Halo guys, selamat pagi. Apa khabar? Apa kereta ni? Siapa boleh teka? Bagi komen. Sebelum apa-apa, jangan lupa kalau anda sedang tonton video ni di channel I Love Melaka, tolong saya, sila pergi ke channel I Love Melaka Cars, tonton di sana. Sebab view dekat sana jatuh lah. Terima kasih banyak. Terima kasih support. Sebelum apa-apa, tekan like, share, subscribe, komen lah. I love you. I love EV. I love Melaka. Alright, kita mulakan Okey. Ada 3 spek untuk kereta ni. Ini ialah Hyundai Ioniq 5 Dia ada 3 spek. Dengar betul-betul. Spek dia ialah spek orang kaya, spek kayangan dan spek maligai. Kenapa? Spek kaya dinamakan spek light, LITE. Spek kedua ialah spek plus, spek kayangan. Dan spek paling maligai ialah spek max. Okey, harga dia 199, 229 dan 259. Okey, ini merupakan kereta yang akan melawan kereta seperti Nissan Leaf, kereta seperti Mini E, kereta seperti Honda E. Kalau kawan-kawan tak tahu, ada banyak kereta EV di Malaysia sudah. Banyak sudah sampai. Yang belum tonton video seperti Honda E, Nissan Leaf, Mini E, sila pergi tonton video-video yang lama saya. Tesla, saya belum kira sebab Tesla saya pun dapat video. Siapa yang belum tonton, sila pergi tonton Tesla Model X, Tesla Model 3, Tesla Model S. Semua saya sudah buat. Okey, kita mulakan dengan Ioniq 5 ini Kita tengok kereta. Okey, kita mulakan dari belakang Kita tengok dari belakang dia. Design dia memang lain memang lain. Kalau kita tengok dari tepi, dia merupakan bentuk hatchback. Kita tengok lampu dia. Lampu dia seolah-olah seperti permainan Tetris, nampak? Ini design ini dinamakan Tetris style tail lamps ataupun parametric pixel, seperti Hyundai Staria yang saya tunjukkan 2 minggu yang lepas. Di belakang, di bawah boleh tengok bahawa dia ada macam reflektor, tapi lain sedikit lain sedikit. Reflektor yang ada di dalam body bumper, dalam bumper. Di bawah dia ada sonar, ada 4 biji sonar. Dia datang dengan material matte. Lepas tu dia ada piano black, ada starting chrome, dan dia ada matte di bawah, ada piano black lagi. Di bawah ini ada warna hitam, warna matte. So memang banyak campuran bahan-bahan dan material-material. Memang menarik. Kita tengok kat tepi. Okey, dari tepi boleh nampak dia ada satu design Zorro. Satu line Zorro dari dekat shoulder tu ke depan, turun ke bawah, ke tepi. Design Z ini, design Zorro ini dinamakan Parametric Dynamics Zorro ini dinamakan Parametric Dynamics. Parametric Dynamics, susah nak sebut. Seperti dalam kereta Hyundai Elantra. So dia punya design language memang mengikut design language Hyundai lah. Tapi yang menarik, boleh tengok bahawa dia punya material kita tengok dekat dia punya cladding. Cladding ni pun menggunakan warna matte, tetapi tengok cladding dia seolah-olah seperti satu macam blade ataupun pisau yang bulat yang sedang memutar. So kalau kita tengok daripada jauh masa tayar memutar, tayar berjalan, dia punya cladding pun nampak seolah-olah dynamic. Nampak tak? Hui, jangan main-main ni. Memang shock. Okey, dekat bawah body tu, di sebelah sana, itu dia punya material pun lain daripada body Material yang ini lebih kilat. Body dia seolah-olah metallic tapi dia matte. Seperti nampak material matte, boleh nampak ke? Susah nak tunjuk dia atas kamera Harap-harap satu hari saya boleh tunjuk bawah matahari lah. Ini pula macam piano black, ini pula starting chrome. So kereta ni ada banyak-banyak material. Dan di sini ini mengingatkan kita tentang kereta yang mana satu? Sebelah sini. Kalau kita tengok sebelah sini, dekat atas.
mengingatkan saya tentang Volkswagen Tiguan. Dia punya line, dia punya mirip begitu serupa sekali seperti Volkswagen Tiguan. Ini charging port dia. So kita cakap sikit pasal charging. Masa nak charge bateri, kalau kita gunakan DC charger 50 kW, dia menggunakan masa 47 minit. Kalau kita nak charge daripada 10% hingga 80%, 47 minit saja. Anda pergi makan nasi lemak, minum teh tarik sikit, dah boleh penuh dah. Okey, kalau nak charge kat rumah, memakan masa 6 jam dari kosong hingga ke penuh. 6 jam. Dekat depan pula kita tengok bahagian hood dia. Dia punya hood sampai sini tau. Dekat atas. Saya tunjuk dari jauh boleh nampak. So dia macam Porsche Macan sekeping, iaitu dinamakan clamshell hood. Memang mengancam. Okey, kita tengok dari segi lampu pula. Lampu dia memang menarik Saya tunjuk dari tepi. Harap anda boleh nampak. Boleh nampak? Kita datang balik ke depan. Saya tutup lampu saya supaya anda tak distracted. Lagi sekali. Ini rupa lampu dia. So lampu dia memang menarik. Kalau kita tengok daripada bahagian depan. Tengok. Ui. Lain. Dia pun ada Tetris style, pixel metric. Dan di bawah sini pun ada elemen lampu ada elemen lampu. So nampak kereta ni sangat-sangat futuristik, sangat-sangat mewah, sangat-sangat moden. Dekat depan hanya satu transparent dia ada satu housing warna transparent, dan dia punya pixel matrix punya reka bentuk di dalam. Ada kamera kat depan dan logo Hyundai di atas. So itu dia muka depan Hyundai Ioniq 5. Nampak? Susah nak fokus dah kamera. Dekat depan dia punya bumper memang menarik Dia punya bumper dekat lapisan yang ini yang menaik ke sana. Ini ialah seolah-olah seperti setting chrome, material kilat. Manakala body dia ialah matte, di bawah ialah matte. So nampak sangat-sangat berbeza. Dekat sini kalau belakang shape yang ini ada reflector, kat depan tak ada lah. Ini ialah spek Maligai iaitu Ioniq 5 Max yang mahal. So yang mahal, dia punya lampu akan pun menjadi sebagai signal. Spek yang murah, spek plus dan spek light, dia ada satu bulb di sini kat bawah. So senang nak bezakan. Tapi saya tak ada kereta light dan plus di sini, so maka saya tak boleh tunjuk lah. Korang tengok video orang lain boleh nampak. Okey, dari segi tayar Segi tayar, kalau anda membeli spek Maligai iaitu Max, anda mendapatkan tayar 255/45 R20, size rim 20 inci. Kalau spek Light dan Plus, anda akan dapat size tayar 235/55 R19. So dari tepi boleh nampak bahawa dia ada 360 kamera. Bawah ni ada kamera, depan ada kamera, belakang ada kamera. So dia punya indikator pun sama. Nampak? Seperti pixel metric Tetris. Cantik, memang cantik. Dia punya wing mirror. Okey, dia datang dengan sistem keselamatan. Saya bagi tahu satu persatu. Sistem keselamatan dia ada 360, dia ada 7 airbag, dia ada front collision warning. Ada lagi satu tambahan iaitu front collision assistance, di mana dia akan memelahankan kereta. Yang ini blind spot. Biasa kita ada blind spot monitor, dia ada blind spot assist, di mana dia akan menolong. Sama, di belakang dia ada rear cross traffic alert di belakang ini, dan rear cross traffic alert dia pun ialah assistance, datang dengan rear cross traffic assistance, dan dia ada lane keep assist,
Dia ada ACC nama dia ialah SCC, iaitu ACC with stop and go. Dia pun ada ISLA, Intelligent Speed Limit Assistance, dan ada Driver Attention Warning. So kereta ni datang dengan pelbagai jenis sistem keselamatan yang anda boleh cari di dalam Malaysia. Jangan main-main. Okey, saya belum habis cerita tau. Ada banyak cerita, saya sudah buat homework. Tapi kita tengok ini dalaman dia. Dalaman dia agak cantik. Kita tengok ruangan boot. Ruangan boot dia lebih daripada 500 liters. Lebih besar daripada Brezza. Jangan main-main. Lebih besar daripada Camry. Lebih kurang macam Honda Accord. Ada 3 variant kan. Kita dah cakap ada 3 variant, iaitu Light, Plus dan Max. Okey, untuk Light dan Plus ialah spek yang rendah, di mana anda mendapat bateri 58 kWh sahaja. Manakala Max anda dapat bateri yang lebih besar, 72.6 kWh. Dan dalam spek Max, iaitu yang ini, anda mendapat 2 motor, iaitu dapat all-wheel drive. Manakala di spek yang bawah, anda dapat hanya rear-wheel drive. Okey, ini lagi sebiji, iaitu dalam spek Max juga, tapi di warna yang lain. Saya akan bagi nama warna ini kemudian. Yang kena ingat bahawa Light and Plus, yang Plus, spek Light dan Plus, mereka hanya menggunakan satu motor dan mereka memacu roda belakang, rear wheel drive. So tengok warna ni agak cantik, agak menarik dan agak kilat. Dia matte tau, dia matte. Dia punya material ialah matte. Tapi nampak kilat sebab lampu-lampu spotlight. So ini warna yang lebih gelap. Okey, kita tengok warna dia lah. Kita tengok warna dia sekali. Saya bagi tahu nama warna dia. Okey guys, ini warna dia. Nama dia dinamakan Shooting Star Grey Matte. Semua warna dia matte. Lagi tadi, yang tadi punya Gravity Gold Matte. Okey. Okey, kita cakap pasal horsepower pula. Yang Light dan Plus, spek yang dua spek yang rendah tu, dia punya horsepower ialah 170 PS, 350 Nm torque. Dah kira berkuasa tau. Yang Max yang ini ialah 305 PS dan 605 Nm torque. Boleh lawan dengan Volvo V90. Dia punya PS lebih kuat, lebih tinggi daripada Volvo V90. Kalau kita cakap dari segi 0 to 100, yang ini, yang spek Max, hanya menggunakan 5.2 saat sahaja. Manakala Light dan Plus menggunakan 8.5 saat. Top speed kedua, kesemua spek top speed kita ni 185. Dia limited to 185, 185 km sejam. Okey, kalau korang beli yang spek Maligai ni, Max, korang akan dapat sunroof. Bukan sunroof, ini ialah solar roof. Nampak? Bumbung dia ialah daripada solar. Hanya spek Max yang dapat. So, apakah guna panel-panel solar yang ini? Panel-panel solar yang ini akan mengecas barang-barang seperti bateri anda dan satu dua barang yang bervoltage rendah lah dalam kereta yang ini. So, kalau spek Light dan Plus, anda menggunakan bateri 58 kWh, anda boleh jalan sejauh 384 km sahaja. 384. Manakala jika anda menggunakan yang Max yang ini, spek Max, bateri 72 kWh, anda dapat jalan sejauh 430 km. Dikabarkan, anda kena research lah, dikabarkan bahawa anda boleh juga tutup salah satu daripada motor dia. Kalau anda tutup salah satu daripada motor dia, anda boleh pergi sejauh 480 km. So dia kalah sikit pada Kona EV Max. Kona EV Max boleh jalan 484 km. Dia kurang sedikit. Dan bateri Kona lebih kecil sebenarnya daripada kereta yang ni. So kereta yang ni menggunakan lebih kuasa lah. Menggunakan lebih kuasa. So kita cakap sikit pasal saiz kereta ni. Apakah saiz kereta yang ini? Dia punya panjang, lebar. Mana dia? Sekejap. Tunggu sekejap.
Okey, panjang dia 4635 mm. Manakala lebar dia ialah 1890 dan dia punya ketinggian ialah 1605. So wheelbase dia yang paling menakjubkan ialah kereta ni mempunyai wheelbase 3000 meter. Dia punya wheelbase ialah antara tayar depan dengan tayar belakang. So apakah kelebihan tayar depan dengan tayar belakang? Jika wheelbase dia panjang, anda mendapat sebuah kereta yang sangat-sangat selesa, sangat-sangat tenang dan sangat-sangat stabil. Dia punya wheelbase lebih baik daripada Camry, iaitu Camry 2825, lebih baik daripada Mercedes E-Class 2939. So dia menang. Tak ada kereta yang wheelbase dia begitu besar selain Staria lah. Staria pun 29 lebih kalau tak salah. Staria nampak Staria kat tepi. Jarak antara tayar jarak antara tayar. So apa lagi yang saya nak bagi tahu? Dia punya turning radius, di mana kita cakap bila kita nak putar apakah jarak dalam satu pusingan bila dia nak buat U-turn. Jarak pusingan dia ialah 5.9 meter. Menakjubkan, 5.9 meter. Kalau kau ingat masa dulu Nissan Sunny menggunakan 5.1, 5.2 meter. Ini 5.9 meter untuk kereta yang begitu panjang. 4635 Okey. Semua dah habis, semua saya dah bagi tahu. Kita nak cakap pasal apa pula? Kita nak cakap pasal perbandingan harga. So perbandingan harga dari segi apa? Ini ialah kita cakap pasal Max sajalah, jangan cakap pasal yang murah. Kita cakap Max ialah 259. Kita cakap pasal Nissan Leaf, kalau Nissan Leaf harga lama dia ialah 189,000. Manakala yang ini ialah 259. Tetapi Nissan Leaf datang dengan bateri yang kecil. Kita tengok frunk, sambil saya cerita korang tengok frunk dia. Depan dia lah, dia tak ada enjin. So apa yang ada kat depan? Teng. Okey, tempat letak barang, ada kabel. Yang tempat yang ini, ruang yang ini, kotak yang ini 57 liter 57 liter. Okey. Apa yang ada kat depan? Dia ada coolant, dia ada wiper fluid, dia ada yang ini. So itu saja yang ada. Insulasi itu dia. Okey. So Nissan Leaf 189 tapi datang dengan bateri 40 kWh saja. Ini hampir double dari segi bateri capacity bateri. Mini E datang dengan harga 217,000. Manakala Mini E hanya boleh bateri dia hanya 29 kWh saja. Manakala harga dia ialah 217,000 dan Mini E boleh jalan sejauh 240 km sahaja. So range dia sangat-sangat limited. Lagi satu, Honda E datang dengan 35 kWh dan harga dia 210,000. So maka bila kita tengok ke semua kereta elektrik, kalau ada Tesla Model 3 ialah 369,000. Saya lupa apakah kapasiti bateri Tesla Model 3, tapi 300 lebih ribu. So dari segi bateri, kapasiti bateri, keupayaan kereta dan harga, Ioniq 5 merupakan kereta yang agak murah, 259,000 dan dapat 79 kWh, bateri 79 kWh. So dia boleh jalan 400 lebih kilometer. So boleh pergi ke Kuala Lumpur, balik Melaka, tak ada hal. Okey, dah banyak cerita pasal keupayaan bateri, spek kereta, luar. Lagi satu ialah dia punya tayar lah. Tayar dia datang dengan tayar Michelin Pilot Sport EV, nampak? Pilot Sport EV. So ini ialah tayar yang khas dibuat untuk kereta EV. Dan dia punya rekaan rim dia ialah untuk mengurangkan rintangan angin, bukan kalis angin, jangan salah faham. So berbanding dengan Kona elektrik, sekejap saya bagikan perbezaan saiz. Saya ada buat study tau, jangan main-main. Okey, dari segi saiz, Kona elektrik Ioniq 5
430 mm lebih panjang daripada Kona elektrik, 90 mm lebih lebar daripada Kona elektrik. Kapasiti bateri Kona elektrik ialah dia ada 3 spek sama. Dua spek yang paling bawah ialah 39 kWh, manakala spek yang paling tinggi iaitu Kona Electric Max yang saya pernah buat test drive 2 minggu lepas ialah 64 kWh. Tetapi range untuk Kona elektrik lebih baik, 484 km berbanding Ioniq iaitu 430 km. So kereta Kona elektrik sudah sangat-sangat berkuasa, maka saya rasa kereta ni hantu pelesit punya raja lah. Dia punya power akan lebih-lebih berkuasa dan pemanduan dia akan lebih-lebih bertenaga lagi. So 305 PS dan 600 Newton meter torque. Jangan main-main. Kereta ni memang boleh melayang. Okay? Kita dah cakap pasal luar, kita dah cakap kat dalam. So kita jalan keliling kereta dan kita akan cakap pasal interior. Kalau kita tengok daripada luar, dia memang futuristik lah dari segi lampu dia, dari segi design dia. Dan ini dia punya charger. Ini rupa charger dia. Kalau korang beli kereta ni, korang kena pasang wall box charger kat rumah lah. Wall box charger kat rumah. Ini dia. Aku rasa dia akan bagi free kot kalau beli kereta ni. Okey, kita tengok dalaman Dah. Saya tak mau cakap pasal spek. Sedap. Okey, dia punya rasa memang sedap. Kali pertama pun saya dengan anda, saya tak tengok kereta ni sebelum ni. So kita buka, kita tengok dalaman dia. Ini pintu dia. Dia ada ambient lighting. Boleh nampak ambient lighting. Okey guys, selama ni kita cakap pasal kereta EV, seolah-olah kereta EV masa charging hanya menggunakan masa, tapi kita pun akan menggunakan duit iaitu cost electricity. Cost elektrik. Okey, so apakah cost untuk charge bateri light dan max yang 58 kWh tu? Iaitu RM32. RM32. Anda boleh jalan 384 km. Manakala untuk max RM40, anda boleh jalan 430 km. So anda boleh ambil nombor yang ini, angka yang ini untuk memikir dan untuk mengambil kira sama ada kereta EV lebih murah ataupun kereta petrol lebih murah. So bergantunglah pada kereta yang anda bawa. Kalau anda bawa Axia, anda bawa Activa, lebih murah lah. Kalau anda bawa kereta yang makan minyak seperti Ford Mustang 5 liter tu, kereta ni lebih murah lah. So saya hanya bagi nombor ini supaya anda dapat satu idea. Okey, RM32 untuk light dan plus dan RM40 untuk max. So jom kita tengok dalam. Okey, tadi kita dah cakap dalam sampai setengah ada orang Minta maaf lah, ini tempat public so tak boleh saya seorang je. So dari segi material kita tengok dekat pintu, ini ialah PU. Tapi dia rasa seolah-olah seperti kulit. Ini sahaja yang kulit, di mana dia sangat-sangat halus, very soft. Dia ada lampu merah iaitu dia punya ambient lighting. Ambient lighting dia pun nampak di dia punya speaker, datang dengan speaker Bose B-O-S-E. Sebelah bawah ini ialah material yang telah diguna balik. Material kita semula. Dia datang daripada botol-botol plastik yang digitar semula. So bawah ini hard plastik. Kita boleh nampak bahawa dia ada door seal Ioniq. Seat elektrik dia ada banyak adjustment. Anda boleh duduk santai sampai tergolek. Nanti kita cuba boleh ke? Okey. Saya tak tahu mana satu. Okey, dari segi seat, dia punya leather warna cerah lah. So kereta ni kereta baru, tengok warna cerah dia, banyak orang keluar masuk sudah kotor. So anda kena jaga dengan baik, kena guna leather cream yang baik. Dia punya seat pun ada leg support, boleh support kaki
So masa anda menunggu kereta mengecas di DC charger lebih kurang 47-50 minit, anda boleh duduk santai tergolek. Boleh duduk kat bawah, yang ini akan naik. So boleh tengok bahawa dia punya seat terjongkit sedikit. So ini ialah seat yang sangat-sangat selesa. Ini perbandingan kopi anda. Tengok, nampak cantik. Hoi. Warna cerah memang cantik, memang cantik, tapi susah nak dijagalah. Tapi kalau korang yang kotor tu, jangan beli warna cerah. Ada lagi satu warna gelap, nanti saya tunjukkan. So tengok pedal dia pun cantik. Saya buka lampu. Pedal dia pun cantik, nampak. Ada plus, dia tak ada pause. Dia ada plus, dia tak ada pause. Dia harus ada satu pause. Dia punya gear di sini, dia punya gear di sini. Ini untuk parking, tekan P. Dan di dalaman dia ada nampak drive, neutral dan reverse. Ini dia punya parking brake, handbrake kena tarik. Dan ada auto hold di sini. Untuk buka boot ada ESC, boleh control di lampu okey, tempat lampu. Dia punya speaker, ada speaker kat sini, ada speaker kat pintu. Speaker Bose kat depan ni untuk buka dia punya boot kat depan tarik. So kita masuk ke dalam tanpa melengahkan masa. Okey, ini pemandangan kokpit anda. Putih berseri melepak. Lain daripada yang lain Dia punya skrin datang dengan 12.3 inci, dua-dua skrin. Okey, ini kali pertama Hyundai masukkan skrin yang lebih besar. Dia bukan gunakan skrin yang standard. So boleh nampak sekarang dari segi charging bateri sudah charge 75% penuh. Dia kalau guna charger yang paling biasa lebih daripada 6 jam lah untuk penuh. So dia punya aircon vent. Ini aircon vent dia. Dia punya control aircon control ialah digital. Saya tak ada kunci, saya tak boleh start. Okey. Dekat bawah ada USB sebiji, ada power socket, letak barang. Dan yang best, dia punya sini semua flat, rata. So anda sebenarnya boleh menjalankan benda ni lah. Saya tak tahu macam mana nak jalankan benda ni. Let me try Saya nampak dia orang alihkan benda ni. Saya tak tahu macam mana nak alih. Oh, boleh. Tengok. Okey, ini dinamakan Mobile Island So anda boleh tarik ke depan. Kalau tak suka, kalau anda nak duduk rapat sikit dengan kawan anda, boleh macam ni. Boleh tarik ke belakang So dekat dalam ni ada apa? Ada cup holder. Yang ni ada USB-A, ada wireless C charger kat bawah tu, nampak? Ada dua USB-A. Tempat yang sangat-sangat besar untuk anda letak barang. Dan ini dia punya center armrest lah. Saya kedepankan sikit. Okey. Dan saya boleh letak. Oi, memang best, memang besar, memang selesa. Okey. Ada Boss switch kat sini Boss switch. So aku boleh kedepankan seat dia. Oh, bukan. Boleh. Oh, ini untuk belakang. Ini tengok Tengok. Dia jalan Boleh nampak dia jalan. Saya sedang menjalankan dia punya. Kau nak rapat sikit dengan awek boleh juga. Jangan main-main. Okey. Bagus, memang bagus. So dekat atas, apakah material-material ni? Ini semua material kita semula yang digunakan daripada plastik, botol-botol plastik. Dan ada material seat digunakan daripada seperti tebu. Tebu dia kita semula, entah macam mana dia gunakan dia punya fiber lah. Itu korang pergi belajar lah kat National Geographic, bukan aku Okey, seat dia ialah perforated berlubang. So adakah ada seat ventilation? Mungkin ada. Sini pun ada satu dia punya. Tengok ada satu tempat letak barang. Best. Okey, so dia punya seat, ini rupa seat dia. Headrest cantik. Very nice. Sini design pun cantik. Dan sini berlubang lah. Saya rasa dia ada seat ventilation lah. Seat ventilation memang best. Dekat dalam depan lain, ini ialah laci, dia bukan glove box. Laci besar besar gila. Kau boleh letak Maggi mee, kau boleh letak nasi. Kenapa aku cakap kau boleh letak nasi? Nanti aku tunjukkan. Kereta ni boleh masak nasi, boleh masak Maggi. Jangan main-main.
Okey, dia punya seat belt berwarna brown sedikit brown, bukan hitam Dan anda boleh adjust seat belt. Okey, bini tua, bini muda, bini yang tinggi. Dia punya headliner seperti semi fabric. Aku rasa ini pun material yang digunakan oleh kita semula lah, macam guna tebu lah, aku tak tahu. Okey, lampu, tengok lampu cantik. Kereta Korea, dia punya cermin memang besar gila. Okey guys, kita sampai kat sini. Jangan lupa tekan like, tekan share, tekan subscribe. Kalau anda baru kat channel ni, sila tonton di video di channel I Love Melaka Cars. Kalau anda baru di sini, anda suka video kita, sila share pada Facebook, pada kawan-kawan anda lah, Facebook group. Terima kasih banyak. Kita tengok lampu dia. Fuh, modern boy. Jangan main-main. Cantik, ada 2 biji kiri dan kanan. Okey, sebelah sini samalah. Cermin besar, ada lampu Kereta Korea semua nak tengok handsome, nak tengok cantik. So pemandangan anda, apakah rupa pemandangan anda? Saya nak try. Seat dia boleh banyak adjustment There are many adjustments to the seat, so it's quite nice. So this is my eye level. Ini ialah pemandangan mata saya. So kita tengok ke kiri dan ke kanan. Agak baik. The visibility is quite good. Okay, the windows are quite big. So itu saja. Dari segi steering, dia punya yang ini agak halus dia punya kulit agak halus. Dia ada drive mode macam Porsche Cayenne, Porsche 911 boy. Macam Mercedes AMG, jangan main-main. Dia punya sini pun ada multifunction screen, multifunction button. Okey, butang-butang ni semua boleh tekan yang gelap-gelap ni semua boleh tekan. So saya rasa masa kita on kereta, kita boleh tekan. Kita akan buat lagi satu review lah bila kereta ni balik ke showroom. Saya akan kejar kereta ni. Ini kereta yang sangat-sangat menarik. So jom kita tengok kat belakang. Sekian lama saya duduk dekat seat dia memang sedap. The support of the seat is also very nice. Dia punya lumbar support memang bagus, memang halus, memang best. So kita nak tengok kat depan, kat belakang, apakah rupa seat belakang Tengok dia punya pintu akan masuk macam ni So ini ialah untuk mengurangkan rintangan angin So kereta elektrik kan, nak jimat, nak buka macam mana? Macam ni, tekan dan tarik. Saya suka masa saya tarik buka pintu ni, saya suka dia punya mekanisme sangat-sangat halus, sangat-sangat lembut. Di belakang ni boleh nampak dia menggunakan satu kepingan plastik untuk buat apa? Untuk menahan kotoran dari masuk ke dalam kereta. Okey, nampak? So kotor takkan masuk dalam kereta sebab dia dekat wheel arch ni kosong. So dia tahan lah supaya kotoran daripada tayar tak masuk ke dalam. Tapi saya rasa pun akan masuk sedikit lah. Dia akan kotor kat sini lah. Dia akan kotor kat sini. Sebelah sini dia akan kotor. Tengok, dah kotor dah. Okey. So dekat belakang ada apa? Belakang ada sunshade. Satu sunshade macam Mercedes E-Class. Sama material yang menggunakan PU. Dia punya door handle ialah plastik di dalam. Rasa macam chrome tapi bukan plastik door handles. Sini ialah kulit setting chrome, butang-butang setting chrome. Ada seat ventilation, jangan main-main. Ada lampu ambient lighting, nampak warna merah kat belakang. Ini pun material kita semula. Ini plastik. Dekat speaker ada ambient lighting warna merah. Dekat sini ada Ioniq 5 punya door seal. Seat belakang pun boleh adjust ini yang mewah dia. Seat belakang boleh adjust. Memang best. So anda boleh duduk. Saya akan cuba maksimalkan. Belum lagi. Dah ke maksimal dah. Okey. Ini ialah seat maksimal. Kalau anda nak ambil barang, nak angkut barang, boleh ke depan dengan seat yang itulah. So dua-dua seat boleh adjust daripada boss switch kat sebelah sana. So jom kita masuk. Duduk memang santai santai gila. Kalau anda ada driver pun boleh. Hey driver. Okey, aku rasa inilah material-material yang digunakan dari pokok tebu lah. Pokok tebu tu. Ini dia material. So these are all the fibers from the sugar cane. Dia ada aircon DB pillar.
Dia punya aircon disaluti oleh setting chrome. Kita tutup pintu boleh tahan. Dia punya pintu agak solid, Dekat belakang ada apa? Dekat belakang ada 2 USB-A dan ada satu tempat letak barang. Ini ialah jaring letak barang. Dekat atas boleh tahan. Oh, sekarang saya faham kenapa dia duduk santai. Okey, dari segi legroom saya ada 1 dan 2 jari, 1 genggaman dan 2 jari kat depan. Okey, kenapa saya kena duduk santai? Sebab saya dah sampai kat bumbung dah. Dia tinggi sikit. Kenapa? Bateri kat bawah. Bateri dia kat bawah. So dia naikkan seat. Saya dah sampai kat bumbung. Ada 2 jari 2 jari tabik hormat. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Share lah video-video kita pada kawan-kawan dekat Facebook group. Terima kasih support. I love you. Okey. So dari segi orang tinggi duduk ni dah nak sampai kat bumbung dah. Ini permandangan kopi anda di depan. Cantik, memang cantik. Okey, warna cerah memang elegan. Tapi susah nak jaga So di sini anda boleh adjust seat lah. Tengok saya adjust. So, sambil saya tekan seat dia ke belakang, nampak? Tak payah gaduh, duduk sama-sama. Okey, dia punya floor agak rata. So boleh duduk 3 orang berkepit-kepit. Tak payah ikut SOP. Tak apa, kita sendiri. Jangan jealous. So ini dia permandangan eye level saya Kenapa saya nak tunjukkan eye level? Sebab saya nak bagi tahulah apakah rasa duduk dalam kereta ni. Permandangan anda, dia punya cermin besar sampai ke belakang. Dan di belakang dia, ini dia punya tonneau cover tonneau cover dia. Okey, kita akan pergi belakang dan kita akan tengok apakah rupa boot. So jom. Okey, dekat belakang, jom kita cuba buka boot. Macam mana nak buka boot? Oh, dia ada power boot, boy. Jangan main-main. Memang cantik. So boot dia memang luas tetapi tinggi tinggi. Ada 500 lebih liter lah. Tak ada hal lah. So di dalam apa yang ada? Oh, 1 kosong. Oh, bateri dia kat tengah. So anda boleh sorokkan barang sikit kat tepi sini, kiri dan kanan. Oh, ada lagi, ada tempat nak sorok barang lagi. Bagus ni. So itu dia. Inilah antara sini dengan atas dia punya tonneau cover. Tonneau cover dia, aku rasa pun bahan kita semula lah. Material seolah-olah macam canvas. So ini rupa dia ada power boot. Ini rupa lampu dia. Kamera dia di atas, memang bagus. So kita tutup boot. Kita tengok. Ini dia. So jangan khawatir dengan platform eGMP. Dia akan keluarkan kereta sedan dan kereta SUV lagi. So ini ialah platform yang terbaru di mana kereta ni seolah-olah bentuk hatchback. So itu dia kawan-kawan, Ioniq 5. Dia datang dengan lampu brake ketiga kat sini. Memang cantik. So jangan lupa korang yang suka-suka nak beli kereta elektrik, rumah korang ada ke tempat untuk charging? Rumah korang, kalau korang tinggal kat kondominium, boleh ke korang charging? So ini merupakan kereta yang kedua ataupun ketiga lah kat rumah. Pada korang yang menjerit 400 km tak cukup dan apa-apa, ini bukan kereta untuk harian korang. Ini kereta untuk orang kayangan, pergi pasar, main-main, pergi shopping dekat-dekat, lepas tu balik rumah. Okey, saya tunjukkan last dia punya sunroof yang menggunakan solar panel. Tekan like, share, subscribe. Jangan lupa tonton video kita dekat channel I Love Melaka Cars. Terima kasih banyak. Share lah video kita pada semua orang. Kita akan buat review kereta Starex yang warna hitam. Kita akan buat review kereta Grand Starex dan Kona EV. Okey, jumpa lagi. Bye bye.